Okey, ini tak ada notanya. Ustaz nak merujuk kepada buku teks ya. Jadi siapa yang ada buku teks boleh semak bersama-sama dengan Ustaz ya. Tajuk kita Tashbih wa Arkanuhu ada di Safhah muka surat 123 ya. Okey. Okey, pertama yang penting dalam muka surat 123 ini ialah ta'rif. Ta'rif at-tashbih. Okey. Apa dia ta'rif tashbih? Huwa ad-dilalah ala musyarakati amrin li amrin akhar fi ma'na mushtarak bainahuma bi adatin malfuzah atau malhuzah li gharadin yatawakhahu al-mutakallim. Yang ini baca 10 kali, baca 20 kali, bacalah berpuluh-puluh kali, lepas tu hafal. Ya, sebab bila ditanya apakah itu ta'rif tashbih, Tuan duk fikirlah ya. Yang ni mesti hafal jawab ya. Okey, kemudian diberikan contoh. Contoh kita boleh katakan contoh seperti dalam buku Antakal Laisi fi Syaja'ah, ataupun boleh buat ayat lain-lain lah ya. Okey. Okey. Jadi di sini kita ada ayat contoh Antakal Laisi fi Syaja'ah wal iqdami was sayfi fi qira'il khutub. Jadi bait ini betul sebagai contoh, tapi dia juga kemungkinan akan ditanya dari segi didatangkan bait ini manakah rukun-rukun tashbihnya ya. Okey. Kemudian disyarahkanlah sikit-sikit ya. Okey. Cara nak syarah, kita mungkin tak tahu makna perkataan. Okey, ini cara untuk syarah. Nak buat syarah bait tetapi kita tak faham makna. Ya. Jadi yang penting kita tadilah kita tahu kita tak faham makna, kita kena kenal dulu bait tersebut. Manakah syahid atau fokus kita, ya. Okey, sorry saya stop dulu presenting. Okey, manakah fokus kita? Maka daripada apa yang kita fokus itu kita dah tengok dulu dah, kita boleh tahulah bait ini perkataan dia, ya. Musyabbahnya, ini musyabbah bihnya. Okey. Nanti Ustaz akan berikan contoh ayat membuat syarah kepada bait ni. Kita contoh, kita buat ayat fi hadzal bait syabbaha al-mutakallim. Kita masukkan kalimah, hafal saja, kemudian isi tempat kosong. Nanti dalam pertemuan akan datang Ustaz akan berikan contoh. Bagaimana kita menerangkan makna atau maksud tashbih yang ada dalam sesuatu bait dengan rangkap ayat standard. Okey ya. Baik. Okey. Seterusnya di muka surat 124 ya, pun sama juga, iaitu masih ada contoh, diberikan contoh puisi atau syair di sini ialah hiya az-zabiyu jidan wal ghazalatu muqlatan wa raudur ruba arfan wa ghusnun naqa qaddan. Ini puisi ini kita tak boleh faham ya. Satu dua perkataan kita boleh faham. Maka itu sebab tak dapat tidak mesti baca puisi ini, tidak perlu hafal, tapi baca dan kenal pasti manakah musyabbah, musyabbah bih dan wajh syabah. Okey, jadi hiya zabi jidan. Dia ni perempuan lah, kekasihnya atau pemakwa dia lah. Ya. Az-zabi seperti kita kata az-zabi ni kijang ataupun mungkin kecil sikit pelanduk lah. Dia seperti pelanduk. Jidan. Jidan apa dia? Leher jenjang. Dia cantik lah tu, hebat ya wanita ini. Berleher jenjang seperti pelanduk. Wal ghazalatu muqlatan, dan seperti kijang matanya. Muqlah tu mata. Kijang kan mata dia macam terjojol besar gitu ya. Agaknya mata galak lah ya. Ghazalah mana dia kijang. Wa raudur ruba arfan. Ini tak jumpa dah perkataan ini ya. Arab pun tak tahu ya. Raudur ruba ni bunga lah ya. Arfan baunya harum ya. Wa ghusnun naqa, dan seperti ranting kayu qaddan, dia punya rampingnya. Jadi perempuan ini digambarkan berleher jenjang seperti pelanduk ya. Matanya galak seperti
kijang, ya, dan harum semerbak, bak bunga, dan katanya ramping, ya, ramping seperti ghusn naqa, macam ranting kayu. Tu kurus sangat tu, ya. Okey. Jadi bait ini ada 4 tashbih. Jadi kalau ditanya, ya, sila terangkan tashbih yang terkandung dalam bait ini, kena ceritalah. Ya, penyair menggambarkan atau mengumpamakan perempuan ataupun kekasihnya itu ada 4 gambaran sifat. Apa dia? Pertama, katanya berleher jinjang seperti az-zabi. Az-zabi ni ialah kijang atau saya letak pelanduk lah. Ya. Dan katanya muqlah, mata galak atau mata besar, ya, seperti kijang Al-Ghazal, ya. Dan katanya raudur ruba arfan, dan harum semerbak baunya seperti bunga, ya. Wa ghusnun naqa, dan ramping tubuhnya seperti ranting pokok, ya. Okey, so ada 4 di sini. Okey, kemudian di bawahnya itu ada lagi satu lagi contoh, iaitu qala Allah Ta'ala wa lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Jadi kalau nak terang makna, kena tahulah apa itu jawaril munsya'at, iaitu safinah, kapal. Kal a'lam, seperti bukit. Jadi kita akan apa? Ini perumpamaan, ya. Okey. Kemudian di bahagian bawah buku teks kita tu yang berwarna hijau, anasirut tashbih wa arkanu, barulah masuk kepada bab, iaitu rukun-rukun tashbih yang kita dah pelajari sebentar tadi, iaitu musyabbah, musyabbah bih, wajh syabah, dan adatut tashbih. Cuma dalam kitab kita ditambah yang kelima, iaitu aghrad atau gharadut tashbih, iaitu tujuan daripada perumpamaan itu. Jadi tujuan ini tidak ditulis, ya, dia hanya hadir dalam maksud saja. Okey. Seterusnya, tarafa at-tashbih. Okey, di muka surat 125, tarafa at-tashbih. Tarafa maksudnya dua komponen atau dua rukun lah. Kita sebut arkanut tashbih tadi ada 4, ya, musyabbah, musyabbah bih, adatut tashbih, wajah syabah. Jadi dua, yang pertama itu disebut musyabbah dan musyabbah bih, ini disebut dua rukun sepasang ni, ya. Dalam istilahnya disebut tarafa. Tarafani, dua rukun. Tapi bila sebut disambung jadi tarafa at-tashbih. Dibaca juga tarafa at-tashbih atau tarafai at-tashbih, iaitu dua rukun. Apa dia? Musyabbah, musyabbah bih. Okey, saya ulang semula, musyabbah dan musyabbah bih, itulah yang dipanggil sebagai tarafai at-tashbih. Jadi kalau ditanya ma tarafai at-tashbih atau ma tarafat tashbih, apa itu? Ma maksud, apa maksud tarafat tashbih? Jawab dia ialah huma al-musyabbah wa al-musyabbah bih. Okey. Muhammad dan singa tadi. Muhammad seperti singa. Muhammad singa, okey, Muhammad musyabbah, singa musyabbah bih, itulah dia tu tarafat tashbih, ya. Baik. Tarafat tashbih ini mesti disebut, dia tak boleh dibuang. Kalau wajh syabah boleh buang. Contoh dalam ayat Quran tadi, walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Okey, ya, Allah lah katanya memiliki, menguasai kapal-kapal di laut, yang mana kapal-kapal di laut itu seperti bukit. Apa wajah syabahnya? Mahzuf, ya, atau muqaddar, tidak disebut. Tapi musyabbah wa musyabbah bih mesti ada. Adapun dua rukun, iaitu musyabbah, musyabbah bih mesti ada, tak boleh dibuang. Kalau buang salah satunya, maka dia akan jadi apa? Kemungkinan dia boleh menjadi tajuk lain, ya. Dia akan pergi kepada tajuk isti'arah, ya. Okey. Tak boleh sungguh ke ataupun tak boleh tapi ada syarat?
Okey, tengok ya, dalam yang ketiga tu di bawah tu muka surat 125. Hal yajuzu hazfut tarafaini? Adakah harus atau boleh tak kalau kita nak buang salah satu daripada dua rukun ini? Kita nak sebut musyabbah saja. Dengan wajah syabah, dengan adatut tasbih. Tapi musyabbah bih tak ada. Ataupun sebut musyabbah bih saja. Musyabbahnya tidak disebut. Okay, atas tadi kata apa? Dalam takrif di atas kata dua komponen ini, dua rukun iaitu musyabbah dan musyabbah bih mesti ada dalam ayat. Okey? Maknanya tak boleh buang salah satu. Tetapi ada kalanya harus. Okey, jadi ada kalanya harus, maka apakah tak boleh buang langsung? Jawabnya tidak. Jadi kalau ditanya, adakah memang tak boleh buang sama sekali salah satu torofai ini? Jawabnya tidak. Boleh dibuang salah satu. Dengan syarat yang dibuang itu memang telah dimaklumi dan diketahui. Memang sesuatu yang dah makruf, maka bolehlah dibuang. Ada contoh tak? Datangkan contoh. Hafal saja ayat Quran ini. Tak rugi hafal ayat Quran ya. Apa dia contohnya? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Okey, ini surah Baqarah ayat awal-awal. Apa muka surat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Summum bukmun umyum fahum la yu'minun. Okey. Apa yang dibuang di sini? Al-musyabbah. Apa dia? Takdirnya. Iaitu orang-orang kafir. Al-kafirun. Al-kafirun ka summi. Orang kafir itu seperti orang pekak, orang buta, ya, orang apa lagi. Begitulah seterusnya tu. Musyabbabih dia. Baik. Ya. Okey. Kemudian ada contoh di sana lah. Asadun alayya wa fil hurubi na'amatun fatha'u tanfiru min safiris safiri. Okey. Ini contoh dalam bab yang kita kata apa tadi? Musyabbah digugurkan. Ya. Baik. Okey. Seterusnya ada wajah syabah. Saya ringkaskan ya, muka surat yang ke-126. Sikit saja dalam wajah syabah ini. Wajah syabah iaitu sifatnya tadi. Dalam tarikh mengatakan wajah syabah mestilah aqwa wa azhar. Apa maksud aqwa? Lebih kuat dan lebih nyata. Pada musyabbah bih berbanding musyabbah. Maksudnya apa? Maksudnya sifat yang ada pada musyabbah bih itu mestilah lebih hebat. Contoh. Okey, kita ambil tinggi pada tinggi. Tinggi ni matahari. Ahmad tinggi macam matahari. Okey, Ahmad tinggi betul. Matahari pun tinggi. Tetapi tingginya matahari mestilah lebih kuat daripada tingginya Ahmad tadi. Jadi Ahmad musyabbah. Ya, Ahmad musyabbah ada sifat tinggi. Tingginya taklah seperti tingginya atau tak boleh lawan tingginya matahari. Matahari jauh lebih tinggi. Itu maksudnya sifat tinggi yang ada pada musyabbah bih mestilah lebih hebat daripada sifat musyabbah. Contoh kita yang terdahulu ialah Muhammad kal asadi. Muhammad seperti singa fi syaja'ah. Okey, sama taraf ke? Beraninya Muhammad dengan beraninya singa? Tak sama. Musyabbah bih singa mestilah lebih nyata beraninya berbanding dengan Muhammad. Ya? Okey. Ya? Fatimah jamilah. Fatimah cantik macam bulan purnama. Okey.
Cantik pun Fatimah tapi tak secantik bulan purnama. Maknanya bulan purnama sifat cantiknya lebih lagi berbanding dengan Fatimah. Itu dimasukkan ialah sifat yang ada pada musyabbah bih mestilah aqwa wa azhar. Mesti lebih kuat dan lebih hebat, lebih nyata. Okey, insyaAllah kita sambung dalam pertemuan kita hari besok. Tiada kelas. Kita sambung mungkin hari Khamis ataupun hari Jumaat insyaAllah. Tengok ataupun tunggu pengumuman dalam grup Telegram kita insyaAllah. Dan insyaAllah kalau ada keizinan ke lapangan minggu depan, kita akan sambung pula dengan kelas Nahu insyaAllah. Okey, kalau tidak, kita akan sambung lagi lah balaghah ni. Okey, syukran. Terima kasih saya ucapkan atas pertemuan pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada kemanfaatan, pelajar-pelajar mendapat sedikit sebanyak pengetahuan dan kepahaman serta rangsangan lah untuk terus menggali, mendalami dan menguasai ilmu balaghah ini. Okay, syukran wa ila liqa wa hatta naltaqiya fi liqa'atina al-ukhra al-qadimah insyaallah. Atrukukum fi ri'ayatillah wa jazakumullah khairal jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran wa ila liqa. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Allah barakallah. Barakallah. Ma'assalamah. Barakallah Ustaz. Barakallah. InsyaAllah siapa nak malam ni sembang-sembang kita sembang-sembang malam ni. Al-kalam al-hur sembang bebas malam ini. Bil lughatil arabiyyah. Pukul 10 wa kullul bayanat ya. Ya, Nak sila. tanya sikit boleh tak? Boleh. Ada tashbih tu dia boleh hilangkan ke? Macam mana? Ada Contoh tu? macam Muhammad Asadun. Ada tashbih tu boleh boleh. hilangkan ke? Banyak boleh buang. Kita kata Ahmad Asadun. Mana tak ada pun seperti. Ahmad Asadun. Ahmad singa. Bahasa Melayu pun ada sebut kan. Marah ke orang tapi kita banyak yang negatif lah kata. Awak ni lembu. Maaflah itu contoh Jadi kita kadang sebut awak ni lembu. Maksud dia awak ni seperti lembu. Tapi kita tak kita tak sebutkan ada tu tashbih. Okey, barakallah. Bagus soalan tadi. Tapi tak nampak siapa yang bertanya. Okey. Okey, syukran. Okey, afwan. Ada lagi ke nak tanya? Okey, kalau tak ada okey, okey, silakan. Kita ada 2 grup okey. Jadi kalau satu grup lagi pertanyaan tu tak sampai ke ustaz tapi kita pakai perantara. Boleh Okey, silakan. Dengar. Ayat yang mana tadi tu? Anta kal bahri fis samaha. Itu lugah dia ayat tu. Anta kal bahri. Anta musyabbah. Al-bahri musyabbah bih. Anda seperti laut. Sifat dia, wajah syabahnya as-samaha. Pemurah.
Cuba bacakan semula. Saya semak tadi mana bait dia. Anta kasyamsi. Ya, saya nak mencari mana bait ni tadi. Dalam contoh yang saya beri tadi ke? Tak jumpa pula Ustaz carinya. Okey, tak apalah. Apa tadi? Ataka syamsi fi samahah. Okey, apalah. Saya buka nota semula. Okey, antaka syamsi fi samahah. Akal bahari. Okey, saya baca. Okey. Maaf. Sifah. Anta kal bahari fi samahah itu keselesai ya. Okey. Kemudiannya yang kedua ialah anta kasyamsi. Uluwan ataupun fil uluwi, tapi dia tak ada lafinya. Uluwan mana dia tinggi. Anta kasyamsi uluwan. Maknanya anda seperti matahari, tinggi. Wa anta kal badri fil isyraq. Okey. Dan kamu, anda seperti bulan purnama. Musyabbah bih, bulan purnama. Wajah syabah al-isyraq. Al-isyraq bercahaya. Okey ya? Saya? Ya, bawa dekat sini. Ya. Anta musyabbah. Okey, al-bahri musyabbah bih itu yang pertama. Okey, ayat yang pertama ialah anta kal bahri fis samahah. Okey. Kemudian dia tulis je anta seperti laut pada pemurah. Dan dia terus datang perkataan matahari. Tapi maksud dia anta seperti matahari fil uluwi pada tinggi. Kemudian lagi wa anta dan awak seperti al-badri fil isyraq. Okey. Tapi dalam bahasa yang indah, dia tak ulanglah anta tu banyak kali dengan ka seperti itu. Jadi anta kal bahri fi samahah. Wa anta kasyamsi fi uluwi. Wa anta kal badri fil isyraq. Itu baru ayat lengkap dia. Okey, boleh faham ya? Okey, syukran jazakallah. Okey, ada lagi? Okey, syukran wa ilal liqa. Ya, Ustaz nak tutup ya, insya-Allah kita jumpa dalam pertemuan kita seterusnya ya. Jadi tunggu pemakluman ya daripada Ustaz ya bila kita akan berjumpa secara langsung beginilah ya. Tapi dari semasa ke semasa sila semak di Google Classroom dan juga di grup Telegram kita ya. Nanti Ustaz akan postkan bahan-bahan yang berkaitan dengan ataupun nota-nota lah ya dan juga infografik untuk apa kita kata untuk apa namanya bacaan dan juga kepahaman semua ya. Okay, insya-Allah. Syukran wa liqa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.